Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, beberapa jam selepas diumumkan bahwa MP atau Ahli Parlimen Kuala Kangsar telah pun memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, akhirnya ini tiba-tiba berlaku. Yang menariknya ialah dinyatakan sekarang ini punca beliau tiba-tiba menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sebenarnya kurang percaya. Saya kurang percaya dengan apa yang didedahkan ini. Namun tak apalah, terpulang kepada anda apa penilaian anda terhadap laporan kali ini. Yang menariknya ialah tak sampai sehari atau 24 jam selepas Ahli Parlimen Kuala Kangsar ini memberikan penyataan bahawa beliau mahu menyokong kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim tetapi tidak keluar daripada Parti Bersatu dan kekal pada Parti Bersatu. Beliau sebenarnya tidak meninggalkan Bersatu, cuma mungkin melakukan CSA, iaitu perjanjian persefahaman secara peribadi tanpa melalui Perikatan Nasional. Persoalan besar ialah adakah ia diiktiraf. Tapi selain itu, yang mengejutkan kita ialah akhirnya didedahkan kenapa kononnya dia tiba-tiba menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut laporan Malaysia kini, Perikatan Nasional mendakwa SPRM ugut menteri ataupun bukan menteri tetapi ahli parlimen Kuala Kangsar untuk sokong kerajaan. Ada-ada sajalah laporan yang kita terima nih. Lepas menyokong saja dijadikan pula lah SPRM dan menjadi menjadi dipersalahkan pula. Tak tahulah sejauh mana itu berlaku. Tapi kita boleh lihat. Perikatan Nasional mendakwa kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berterusan menyalahgunakan kuasa bagi melakukan intimidasi serta ugutan terhadap pemimpin pembangkang. Dalam satu kenyataan, Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamzah Zainun mendakwa SPRM mengugut Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid supaya menyokong Anwar atau menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah. Kalau memang tak buat rasuah, kenapa harus takut? Itu persoalan besar. Tapi kenapa pula takut kalau tidak melakukannya? Hadap sajalah kan. Dan mustahil lah pokok bergoyang kalau tidak ada angin. Dan yang lebih menarik lagi, mustahil lah beliau akan didakwa di mahkamah kalau tiada prima facie. Saudara-saudara, adalah dipercayai bahawa intimidasi dan ugutan inilah yang digunakan ke atas ahli parlimen Kuala Kangsar bagi mendapat sokongan agar kerajaan Madani kembali memperoleh sokongan 2/3 majoriti di parlimen, kata beliau. Pada 1 Oktober lalu, ahli parlimen Kuala Kangsar dibawa untuk bertemu dengan seorang pegawai tertinggi SPRM di sebuah lokasi hotel di Damansara dan diugut akan didakwa atas kesalahan rasuah sekiranya enggan menandatangani kenyataan media yang telah pun disediakan lebih awal untuk menyokong kerajaan, katanya. Pemimpin Bersatu itu juga mendakwa kerajaan pada mulanya cuba merasuah Iskandar Zulkarnain semasa satu perjumpaan di sebuah lokasi di Damansara pada 26 September. Dakwa Hamzah, ahli parlimen berkenan, telah didatangi seorang taikun perniagaan bergelar Tan Sri yang dipercayai mempunyai hubungan rapat dengan Perdana Menteri. Beliau telah ditekan dan didesak untuk menyokong Perdana Menteri serta dijanjikan habuan wang ringgit dan kedudukan dalam beberapa syarikat, katanya. Malaysia kini telah menghubungi SPRM dan pejabat Perdana Menteri untuk mendapatkan maklum balas mereka terhadap dakwaan itu. Menurut Hamzah Zainuddin lagi, Iskandar Zulkarnain dilihat dalam keadaan tertekan akibat intimidasi yang dikenakan ketika bertemu Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Perikatan Nasional pada masa yang sama kesal di atas kenyataan media yang dibuat secara terburu-buru oleh ahli parlimen Kuala Kangsar itu. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan netizen selepas membaca laporan ini ialah mereka kata, kenapa sebelum memberikan kenyataan media, Iskandar ataupun ahli parlimen Kuala Kangsar itu tidak pula mereport, menceritakan perkara ini kepada Muhyiddin Yassin. Selepas sudah memberikan kenyataan media, barulah mereka menuduh pula SPRM dan Perdana Menteri.
Itulah yang menjadi persoalan ramai netizen. Dan Perikatan Nasional kata, mereka kesal di atas kenyataan media yang dibuat secara terburu-buru oleh ahli Parlimen Kuala Kangsar itu. Kenyataan beliau dengan menggunakan hujah peruntukan pembangunan sebagai alasan amat berbeza dengan penjelasan yang diberikan kepada beberapa pemimpin parti, kata Hamzah Zainuddin. Semalam Iskandar Zulkarnain menyorakan sokongan kepada Anwar dengan memetik kos sara hidup yang semakin meningkat di kawasannya. Dia dilaporkan berkata keputusannya itu juga bertujuan untuk menilai sama ada Perdana Menteri ikhlas dan mengutarakan janji memberi peruntukan untuk ahli parlimen yang menyokong dasar kerajaan. Tak tahulah siapa yang bercakap benar, siapa yang tak bercakap benar. Tapi saya fikir Anda mempunyai kebijaksanaan Anda sendiri untuk menilai mana yang benar dan mana yang betul. Yang menjadi persoalan kita ialah kenapa tak sampai 24 jam selepas memberikan kenyataan mahu menyokong Anwar Ibrahim, tiba-tiba pula ahli Parlimen Kuala Kangsar ini memberikan kenyataan yang berbeza ke atas kepimpinan di dalam Parti Bersatu. Adakah mungkin beliau akan diambil tindakan kalau tidak melakukannya? Tak tahulah, terpulang pada anda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim mengalahkan Mahathir dan Muhyiddin. Ini apabila ramai orang menyangka Anwar Ibrahim sudah hilang kekuatan, sudah hilang relevannya, dan macam-macam lah yang mereka tuduh. Mereka kata Anwar Ibrahim tidak layak jadi Perdana Menteri, dan Mahathir Mohamad pernah mengatakan bahawa Anwar Ibrahim tak akan jadi Perdana Menteri. Akhirnya sangkaan itu pertama kecundang, meleset dan ke laut. Dan akhirnya hari ini lagi diberitakan, dilaporkan paling luar biasa ialah Anwar kini menduduki tangga ke-11 pemimpin Islam berpengaruh di dunia. Saudara bayangkan sekalian, Anwar di tangga ke-11 pemimpin Islam berpengaruh di dunia. Anda mungkin kata, kenapa tak nombor 1? Ayo, bersyukurlah Anwar sudah di tempat ke-11. Yang Anda mungkin perjuangkan sekarang itu pemimpin yang Anda suka tuh, coba cek beliau di kedudukan mana. Di kedudukan mana? Karena Anwar di kedudukan 11. Pemimpin Islam di seluruh dunia ini bukan seorang dua, bukan 20 orang, bukan 30 orang, bahkan mungkin beribu-ribu orang. Tapi Anwar di tangga ke-11. Bayangkan kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau ini pun masih lagi tidak dikatakan Islamik, ini pun bikin pening kepala. Pemimpin dunia mengiktiraf Anwar Ibrahim, bahkan dunia mengiktiraf Anwar Ibrahim dengan meletakkan beliau di kedudukan yang begini tinggi, yaitu di tangga ke-11. Tapi kalau ada lagi orang yang nak mempertikaikannya, aku pun geleng kepala lah. Tak tahulah apa yang di fikiran mereka. Silap sikit, dah tak waras sekali. Tapi walau bagaimanapun kita nak ucapkan tahniah sabas kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pengisytiharan di tangga ke-11 pemimpin Islam berpengaruh dunia ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tersenarai antara 50 pemimpin dan ahli politik Islam paling berpengaruh dalam dunia. Beliau menduduki tangga ke-11 dalam edisi terbaru The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2024. Menerusi kategori penghargaan terhormat, telah meletakkan Anwar di belakang Presiden Indonesia Joko Widodo yang menduduki tempat ke-9 dalam senarai tersebut. Individu dipilih berdasarkan pelbagai bidang termasuk budaya, pemikiran, keuangan dan politik, serta melakukan perubahan yang memberi impak kepada dunia Islam atau penganutnya. Sementara itu, daripada ahli cendekiawan Islam, Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas turut berjaya menduduki tempat ke-25. Beliau yang juga ahli falsafah turut disenaraikan antara ilmuwan Islam yang paling berpengaruh di dunia. Pada tahun 2022, Anwar berada di kedudukan ke-22 dalam kategori yang sama. Saudara-saudara sekalian, dipetik daripada sabudin.com. Ini memberikan satu perkara yang amat luar biasa.
Anwar Ibrahim daripada tangga ke-22, kini naik ke tangga ke-11. Tidak mustahil setahun lagi atau 2 tahun lagi atau menjelang habis penggal Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, tidak mustahil Anwar Ibrahim akan memanjat tangga sehingga ke tangga top 5. Kita tidak meragui perkara tersebut. Dan itulah saya kata awal-awal tadi, kalau dunia dah mengiktiraf Anwar sebagai pemimpin ke-11 yang paling berpengaruh dalam dunia Islam, kenapa Anda masih meraguinya? Mungkin silap-silap Anda hanya terpengaruh oleh kata-kata daripada luar sana. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.